Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, la maksuda illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil ahyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kuliah kita pada kali ini adalah berkaitan dengan amalan bersuluk yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf amalan uzlah dan khalwat. Dalam kesempatan ini saya akan terangkan terlebih dahulu konsep uzlah dan khalwat atau konsep amalan bersuluk. Konsep amalan bersuluk atau istilah bersuluk yang biasa masyarakat kita gunakan. Jadi amalan bersuluk samalah maksudnya dengan amalan uzlah dan khalwat. Perkara yang pertama yang perlu kita ketahui, apakah maksud uzlah dan khalwat. Uzlah adalah satu istilah yang bermaksud meninggalkan perbuatan, meninggalkan rumah kediaman, kampung halaman, pergi ke sesuatu tempat yang khusus yang bertujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Adapun khalwat bermakna dari segi bahasa bermakna bersunyi diri. Bila seseorang itu sudah keluar daripada kampung halaman dan juga rumah bagi satu tempat, maka di tempat yang dituju itu ada satu tempat yang khas, bangunan yang khas yang akan digunakan untuk beribadat dalam masa yang tertentu. Jadi apabila seorang masuk ke bangunan tersebut dan tidak keluar dalam masa yang tertentu, itu dinamakan khalwat. Contoh yang sebaik-baiknya kita boleh lihat dalam Quran, iaitu ayat 16 suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wahai kumpulan pemuda, apabila kamu telah beruzlah, meninggalkan raja dan masyarakat yang zalim, yang mengancam agama kamu, nyawa kamu, kehormatan kamu, sebabkan mereka mau mengajak kamu menyembah yang lain daripada Allah, maka masuklah kamu ke dalam gua itu. Di sini Ashabul Kahfi diceritakan oleh Allah, wa idh tazaltumuhum, dan apabila kamu telah uzlah. Kenapa dikatakan uzlah? Kerana kumpulan pemuda ini telah meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan masyarakat, meninggalkan raja yang zalim, yang mengancam
agama mereka, akidah mereka dan seluruh kepentingan mereka. Mereka lari daripada raja, daripada masyarakat, daripada kampung halaman dan rumah. Ini dinamakan uzlah, keluar. Fa'u ilal kahfi, masuklah kamu ke dalam gua itu. Jadi pemuda Ashabul Kahfi akhirnya masuklah dalam gua. Mereka masuk dalam gua inilah dinamakan khalwat. Jadi daripada ayat 16 surah Al-Kahfi ini kita dapat memahami apakah maksud uzlah dan khalwat. Iaitu uzlah itu meninggalkan rumah kediaman, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan semua aktiviti hidup, pergi ke sesuatu tempat. Dan bila sampai ke tempat yang dituju, di situ ada satu bangunan yang khusus yang akan digunakan untuk beribadat. Mereka apabila masuk ke bangunan tersebut dengan tujuan untuk beribadat secara yang khusus, maka itu dinamakan khalwat. Jadi daripada sini kita dapatlah memahami secara ringkas konsep uzlah dan khalwat. Lalu uzlah dan khalwat ini dikenali dalam masyarakat kita di Asia Tenggara dengan amalan bersolok. Solok juga adalah satu istilah dalam Islam. Salaka yasluku sulukun. Suluk yang berarti perjalanan. Perjalanan zahir dan batin seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suluk itu sebenarnya menggambarkan perjalanan zahir dan batin seseorang yang beruzlah dan berkhalwat. Kenapa dinamakan suluk? Perjalanan zahir dan batin. Kerana seseorang yang beruzlah dan berkhalwat terpaksa melalui beberapa destinasi. Pertama, destinasi nafsu dan syaitan. Orang yang bersolok mesti menempuh destinasi nafsu dan syaitan. Sesudah orang yang bersolok tadi, uzlah atau orang beruzlah dan khalwat tadi berjaya merentasi destinasi nafsu dan syaitan, maka orang tersebut terus meneruskan soloknya, perjalanan rohani dan jasmaninya ke destinasi akal. Sesudah itu, sesudah berjaya merentasi destinasi akal, orang yang bersolok itu akan meneruskan perjalanan jasmani dan rohaninya ke destinasi hati. Selepas itu, orang yang bersolok tadi akan meneruskan perjalanan jasmani dan rohaninya ke destinasi roh dan akhirnya akan sampai ke destinasi yang terakhir, yaitu sampai kepada sir. Apabila sampai pada sir, maka ada lagi, setengah ulama tasawuf ada lagi destinasi yang ditempuh, yaitu yang dinamakan sirrul asrar, peringkat yang paling tinggi, sirrul asrar. Jadi kerana itulah maka amalan uzlah dan khalwat itu dikenali dalam masyarakat kita dengan amalan bersolok, kerana memandang perjalanan orang yang uzlah dan khalwat tadi, mereka mesti menempuh perjalanan rohani dan jasmani dari satu peringkat ke satu peringkat, daripada nafsu, syaitan, akal, hati, roh, dan akhirnya sampai ke peringkat sir. Dan ada setengah mereka yang mengatakan ada lagi yang lebih jauh daripada itu, iaitu sirrul asrar, seperti yang telah disebut oleh setengah orang-orang sufi
Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan selepas destinasi sir ada lagi yang lebih jauh, lebih dalam, iaitu sirrul asrar. Kenapa apabila sampai di destinasi sir atau sirrul asrar itu perjalanan suluk seseorang itu atau uzlah dan khalwat seorang itu dikira berakhir? Jawapannya ialah kerana apabila seorang yang melakukan uzlah dan khalwat atau bersuluk itu disampaikan oleh Allah ke peringkat sir atau sirrul asrar, maka ketika itu orang tersebut telah pun dikurniakan oleh Allah nur al-wisal, dalam bahasa kita nur yang menyampaikan orang tersebut ke tingkat ihsan, dan dikurniakan oleh Allah hakikat dan ma'rifatullah. Sifat kehambaannya akan menjadi sempurna dan dia akan menjadi seorang muhsin yang benar-benar berjaya menyerahkan diri zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah sebut di dalam ayat 112 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan orang yang benar-benar, orang mukmin yang benar-benar berjaya menyerahkan diri zahir dan batin kepada Allah, menjadi hamba Allah yang sebenar, dan orang tersebut telah pun dikurniakan oleh Allah derajat ihsan menjadi seorang muhsin, maka segala pahala kebaikan, amalan kebaikannya disimpan secara langsung oleh Tuhannya Allah. Falahu ajruhu inda rabbih. Ini menunjukkan orang yang disampaikan oleh Allah ke tingkat sir, dikurniakan oleh Allah tajalli tauhid yang sebenar, hatinya dijadikan oleh Allah hati yang ikhlas. Maka amalan, pahala amalan orang yang hati ikhlas disimpan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu penghormatan sebaik-baiknya daripada Allah. Kerana para malaikat tidak dapat mengetahui amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang sampai ke derajat ihsan yang berhati ikhlas. Lalu Allah SWT nyatakan dalam ayat 112 surah Baqarah itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada apa yang menakutkan mereka dan mereka tidak berduka cita. Maksud tidak ada apa yang menakutkan dan hati mereka itu tidak berduka cita, ialah mereka hidup dalam suasana penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, kerana mereka telah disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan makrifah. Yang mereka takuti hanya Allah, hati mereka hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah mereka disebut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita rujuk ayat-ayat yang lain, pada ayat yang lain, orang mukmin yang telah dikurniakan oleh Allah taraf wali, mereka tidak menghadapi apa saja yang menakutkan dan tidak, hati mereka tetap bahagia, tidak berduka cita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak ada apa yang menakutkan mereka dan mereka tidak berduka cita. Para wali Allah itu sentiasa hidup dalam keadaan sangat bahagia, sangat selesa, kerana mereka telah dikurniakan Allah
hakikat dan ma'rifatullah. Jadi inilah perjalanan suluk. Karena itu dinamakan suluk. Karena tujuan atau matlamat atau destinasi yang terakhir orang bersuluk itu ialah sampurna sifat kehambaannya, sampurna ilmunya, sampurna penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmat semata-mata. Kerana Allah telah menyebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Yang bermaksud, golongan muhsinin itu ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya semata-mata. Dan mereka inilah merupakan golongan orang-orang yang hampir kepada Allah. Orang-orang yang benar-benar mengikut sunnah Rasulullah SAW, kasih kepada Rasulullah, kasih kepada Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini kita dapatlah mengetahui dan memahami secara ringkas maksud suluk. Sekarang marilah kita telitikan, adakah amalan bersuluk atau uzlah dan khalwat ni disyariatkan di dalam Islam ataupun sebaliknya tidak pernah disyariatkan di dalam Islam. Perkara ini kita mesti pelajari, pahami dengan sebaik-baiknya. Supaya siapa yang beramal dengan uzlah dan khalwat atau bersuluk dapat meyakini bahawa amalan yang diamalkan itu sememangnya disyariatkan oleh Allah menjadi salah satu sunnah yang sepatutnya kita ikuti. Supaya dapat meyakinkan kita dan meyakinkan orang ramai. Sebab ada suara-suara di kalangan orang ramai yang mempunyai pandangan yang negatif bahawa di dalam Islam tidak ada amalan bersuluk, tidak ada amalan uzlah dan khalwat. Amalan bersuluk, uzlah dan khalwat itu yang diamalkan oleh orang-orang Islam itu ialah amalan yang ditiru daripada agama lain, terutamanya amalan yang ditiru daripada agama Hindu. Kerana di dalam agama Hindu, sami-sami Hindu telah melakukan pertapaan. Pertapaan yang kita semua tahu, iaitu pertapaan yoga. Pertapaan yoga ni dilakukan dengan macam-macam cara dan macam-macam istilah. Antaranya yang terkenal ialah pertapaan samadhi yoga atau yoga samadhi. Memang kalau kita lihat tanpa kita telitikan, kalau kita lihat semetas lalu tanpa kita halusi apa yang sebenar dalam Islam, maka kita akan segera berpandangan bahawa amalan uzlah dan khalwat atau bersuluk ini ditiru daripada agama Hindu, iaitu amalan yoga. Di dalam amalan yoga biasanya dilakukan oleh sami-sami Hindu dalam masa yang tertentu. Ada yang 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tak boleh tengok cahaya dan sebagainya. Ada yang 1 minggu dan begitulah seterusnya. Ada yang berpuluh hari. Jadi bagi mereka yang kurang teliti dan tergopoh-gapoh, mereka akan segera mempunyai pandangan yang negatif bahawa amalan bersuluk itu sebenarnya tidak ada disyariatkan dalam Islam. Apa yang dilakukan oleh setengah ahli tarekat, amalan itu adalah amalan yang ditiru daripada agama Hindu. Kerana itulah bagi mereka orang bersuluk itu dikatakan oleh mereka amalan bertapa.
Seperti yang telah terjadi pada awal tahun 80-an, banyak tuan-tuan guru dalam tarekat Naqsabandiyah yang melakukan amalan bersuluk dianggap oleh masyarakat kita sebagai amalan yang sesat, amalan yang tidak diajar dalam Islam. Amalan suluk itu mereka labelkan dengan amalan bertapa. Seperti yang berlaku pada tuan guru saya, Imam Ishaq, telah disabitkan oleh satu jawatan kuasa akidah bahawa Imam Ishaq mengajar ajaran sesat kerana Imam Ishaq telah mengajar amalan bertapa. Sedangkan apa yang sebenarnya, apa yang diajar oleh Imam Ishaq ialah amalan bersuluk atau uzlah dan khalwat. Jadi perlulah kita lihat secara pasti apakah benar amalan uzlah dan khalwat ini disyariatkan dalam Islam. Apakah dalil-dalilnya? Sekurang-kurangnya di dalam Quran kita akan temui amalan bersuluk ini bukan saja yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ayat 16 suratul Kahfi yang menceritakan pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri di kampung halaman lalu berkhalwat di dalam gua. Itu adalah amalan uzlah dan khalwat, itulah amalan suluk. Itulah dalilnya. Dalil yang kedua ialah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina laylatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbi arba'ina laylah. Kami Allah telah janjikan kepada Musa AS bahawa kami akan kurniakan kepadanya kitab Taurat. Sebelum itu Musa AS mestilah pergi meninggalkan Bani Israel, uzlah. Meninggalkan Bani Israel, uzlah. Pergi ke mana? Ke Bukit Tursina, salasina laylatan. Selama 30 hari, 30 malam. Wa atmamnaha bi asrin, lalu kami genapkan, tambahkan lagi dengan 10 hari 10 malam, maka genaplah masa yang ditetapkan oleh Tuhannya Allah itu arba'ina laylah, 40 hari 40 malam. Ini berlaku sesudah Nabi Musa berjaya melarikan diri pada Mesir, berjaya menyeberangi Laut Merah, maka ketika itulah Nabi Musa diperintah oleh Allah supaya bersolok. Di mana tempat soloknya? Di Bukit Tursina. Lalu apabila Nabi Musa telah habis menjalani 40 hari 40 malam, diceritakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini ayat 143 surah Al-A'raf. Jadi Nabi Musa pun diperintah oleh Allah uzlah dan khalwat, meninggalkan Bani Israel, berkhalwat di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, sehingga akhirnya Nabi Musa telah berjaya mencapai tujuan dia bersolok. Cuba kita lihat apakah yang telah Allah kurniakan kepada Nabi Musa sesudah habis Nabi Musa bersolok 40 hari 40 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina. Maka apabila Musa telah pun datang menghabiskan masa yang telah kami tetapkan 40 hari 40 malam. Wa kallamu rabbuhu, Tuhannya Allah telah bercakap-cakap dengannya. Ini
kurniaan daripada Allah. Allah bercakap secara langsung dengan Nabi Musa. Bagaimana cara Allah bercakap dengan Nabi Musa? Ini ada diterangkan dalam setengah kitab Tauhid, setengah kitab-kitab Tasawuf. Tapi pada malam ni tak perlulah saya nak terangkan kerana mengambil masa yang panjang. Ketika itulah Nabi Musa mengambil peluang munajat kepada Allah. Dengan munajatnya, Qala Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, bagilah peluang aku nak tengok zatmu dengan kedua-dua mataku. Maka Allah jawab, Qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tak akan dapat melihat aku dengan kedua-dua matamu. Walakin dur ilal jabali. Akan tetapi engkau renungkan baik-baik Bukit Tursina dan kejadian sekitarnya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sekiranya engkau dapati Bukit Tursina dan kejadian sekitarnya itu tetap ada, nascaya engkau boleh melihat aku dengan kedua matamu. Tapi apa yang berlaku seterusnya? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan tanda-tanda kewujudan zatnya yang maha suci menerusi Bukit Tursina, maksudnya Allah perlihatkan dalam pandangan roh, pandangan hati Nabi Musa, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kewujudan zat Allah menerusi Bukit Tursina. Ketika itulah Nabi Musa merasa Bukit Tursina hilang. Bukan saja Bukit Tursina, semua kejadian sekitar hilang. Kenapa hilang, tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan pandangan mata Nabi Musa. Sedangkan Bukit Tursina sebenarnya ada di depan Nabi Musa. Tidak berkanjak. Sampai sekarang ada. Tapi kenapa ja'alahu dakka? Maksudnya, pandangan mata Nabi Musa dah tak nampak lagi. Ketika itulah Nabi Musa merasakan wujudnya zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, yang maha suci. Dirasakan kewujudan Allah itu oleh Nabi Musa pada aspek rohani dan jasmani. Sehingga Allah sebutkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa jatuh tersungkur. Pingsan tersungkur. Sebenarnya bukan pingsan, tapi Nabi Musa fana. Apa yang difanakan oleh Allah? Pertama, penglihatan Nabi Musa hilang. Dihilangkan oleh Allah. Sebab itulah yang melihat hanya Allah. Pendengaran Nabi Musa juga hilang. Dihilangkan, diambil oleh Allah. Daya dan kekuatannya. Ya, semua tegasnya sifat ma'ani yang 7. Qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Difanakan oleh Allah. Nabi Musa ketika itu jadi lembik, jadi fana. Lalu bila Nabi Musa, fana yang dilalui oleh Nabi Musa itu berakhir, disebut oleh Allah falamma afaqa. Maka apabila Nabi Musa telah pulih daripada fana'nya, maka Nabi Musa segera mengucapkan, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku serah diri zahir dan batin aku untuk menjadi hamba-Mu sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Wa ana awalul mu'minin. Dan aku rasa inilah permulaan aku benar-benar mukmin pada hakikat yang sebenar. Mukminin haqqan. Jadi Nabi Musa kerana bersolok 40 hari 40 malam, akhirnya Allah kurniakan kepada Nabi Musa hakikat dan ma'rifatullah. Ilmu Nabi Musa ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ma'rifah. Inilah yang dikatakan Nabi Musa telah disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan ma'rifatullah. Jadi ini kan dalil yang jelas dalam Quran bahawa amalan uzlah dan khalwat atau bersolok itu disyariatkan. Adakah kita boleh kata itu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu syariat Nabi Musa?
adakah kita tak boleh meniru amalan Nabi Musa ini? Sebenarnya boleh. Kita boleh tiru amalan Nabi Musa. Sebab itu, amalan berseluruh uzlah dan khalwat dilihat dari segi masa, ulama tasawuf mengambil pengajaran ini, iaitu amalan berseluruh itu, masa berseluruh itu sebanyak-banyaknya 40 hari 40 malam, berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sekurang-kurangnya 10 hari 10 malam atau 20 hari 20 malam. Baiklah, kalau sekiranya kita mau menambahkan lagi untuk meyakinkan kita bahawa amalan berseluruh uzlah dan khalwat ini memang disyariatkan oleh Allah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW sebenarnya telah melakukan uzlah dan khalwat. Sekurang-kurangnya kita dapat lihat dalam sejarah Rasulullah, dalam sirah, dalam hadis, Rasulullah telah melakukan uzlah dan khalwat. Pertama sekali apabila kita lihat dalam kitab hadis sahih Muslim, di sana dinyatakan bahawa Rasulullah SAW apabila umurnya mendekati 40, maka Rasulullah dijadikan oleh Allah suka berkhalwat. Khubbiba ilaihi al-khala. Yang berarti apabila Rasulullah umurnya mendekati 40, maka Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW suka menyendiri, mengasingkan diri. Di mana? Sebagaimana kita semua maklum, Nabi uzlah meninggalkan rumahnya, kemudian pergi berkhalwat di dalam Gua Hira di atas Jabal Nur. Dan ini semua kita tahu. Sehingga akhir tahanus Nabi atau uzlah dan khalwat Nabi di dalam Gua Hira ini didatangi oleh Jibril. Semua orang tahu. Ketika Nabi berada dalam Gua Hira bersolok itulah Jibril datang menyampaikan 5 ayat daripada suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang Allah pilih untuk Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad ini mengandungi rahsia amalan uzlah dan khalwat, mengandungi rahsia amalan bersolok. Tetapi tidak ramai ulama yang dapat memahami bahawa Nabi melakukan tahanus atau uzlah dan khalwat di dalam Gua Hira itu ada mengandungi berbagai pengajaran yang berkaitan dengan amalan uzlah dan khalwat atau amalan bersolok. Pertama sekali, apa yang Allah perintah dalam 5 ayat ini tak dapat dipahami maksud yang sebenar oleh ramai ulama. Hanya setengah ulama saja yang dapat memahaminya. Antaranya ialah seorang ahli tafsir, seorang ahli bahasa, seorang ahli budaya Arab yang terkenal, iaitu Syekh Abu Ubaidah yang meninggal dunia tahun 258 Hijrah. Beliau dapat menjelaskan apakah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat yang pertama dan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita lihat zahir kalimah ini, Nabi diperintah supaya membaca dengan nama Allah. Allah yang mencipta segala kejadian. Begitu juga ayat ketiga. Allah yang Al-Akram. Allah yang bersifat Maha Pemurah. Itu saja yang biasa dipahami oleh kebanyakan ulama. Tapi Syekh Abu Ubaidah, beliau menegaskan, ayat yang pertama dan yang ketiga itu sebenarnya memerintahkan Nabi dari sudut amalan, memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW supaya mengamalkan zikir
menyebut nama Allah, yaitu Ismu Dzatil Aliyah, Allah, Allah, Allah. Karena itulah apabila ayat ini disampaikan oleh Jibril, Rasulullah dilaporkan dalam hadis Muslim, Rasulullah berkata, Ma ana biqari'in, yang bermakna aku bukanlah orang yang membaca atau aku tak boleh baca. Sedangkan 5 ayat ini sangat ringkas, sangat pendek. Takkanlah Nabi tak boleh baca. Kalaulah Nabi dengar sekali dua saja ayat ini, kita fikir tentulah Nabi kita Muhammad SAW yang sudah berusia 40 tahun, sangat cerdik, sangat fasih, Rasulullah tak ada masalah untuk membaca. Tetapi apabila Nabi Muhammad menghadapi masalah, ini berarti Nabi dapat memahami apa yang diperintah oleh Allah dalam ayat ini, Nabi tak boleh buat. Karena itulah kali pertama Rasulullah disuruh berzikir. Karena itulah, maka dalam hadis disebutkan, fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhdu fa'arsalani. Jadi apabila Rasulullah kata aku tak boleh baca, aku tak boleh buat. Maksud Rasulullah, aku tak boleh buat amalan yang Allah suruh dalam ayat ini, yaitu menyebut nama Allah sampai ke peringkat bismillah, sampai ke peringkat bismi rabbikal alladzi khalaq. Kerana itulah Jibril ajarkan pada Rasulullah, yaitu amalan zikir ismu zat Allah, Allah, Allah. Sehingga Rasulullah dapat mengamalkannya, dan Jibril sebagai guru yang mengajar dapat memastikan bahawa Rasulullah telah berjaya melakukannya. Lalu Jibril lepaskanlah daripada dakapan terhadap Nabi Muhammad SAW. Hatta balagha minni al-juhdu, sehingga Jibril itu merasa aku buat sungguh-sungguh apa yang diperintah. Fa'arsalani, maka Jibril melepaskan aku. Walaupun laporan yang dibuat dalam hadis Muslim ini sangat ringkas, tapi sebenarnya apa yang berlaku Allah saja yang tahu. Kerana laporan yang dibuat oleh Rasulullah dalam hadis ini terlalu ringkas. Tapi Syekh Abu Ubaidah menegaskan bahawa Rasulullah diperintah oleh Allah menerusi ayat pertama itu supaya Rasulullah menyebut nama Allah, mengulang-ulang sebut terus menerus supaya dapat kesannya. Inilah amalan zikir. Dan kita dapati zikir yang Jibril ajar itu telah berjaya diamalkan oleh Rasulullah. Karena apabila Jibril sudah merasa bahawa Rasulullah telah berjaya melakukan apa yang diperintah, Jibril pun berpisah daripada Nabi kita Muhammad pun turun balik ke rumah. Dalam perjalanan balik itu, apa yang dilaporkan dalam sirah, dalam hadis, Rasulullah berasa lemah, Rasulullah berasa sejuk, Rasulullah berasa menggeletak, menggigil, dan apabila sampai di rumah, Rasulullah segera membaringkan diri dan memerintahkan isterinya Khadijah supaya menyelimutkannya dengan menyebut zammiluni, zammiluni, zammiluni. Dan Rasulullah terus berbaring dalam masa yang lama. Akhirnya Rasulullah rasakan hilanglah menggigil, hilanglah lemah, hilanglah rasa takut. Rasulullah berhati tenang, seluruh anggotanya menjadi stabil. Rasulullah bangun. Peristiwa ini, apa yang dialami oleh Rasulullah, rasa takut, menggigil, menggeletak, kesejukan ini, tokoh-tokoh agama lain menganggap bahawa yang menemui Rasulullah ketika itu bukanlah Jibril, bukanlah malaikat, tetapi adalah syaitan. Sebab itu Rasulullah rasa takut. Sebenarnya pandangan tokoh-tokoh agama lain yang begitu adalah pandangan yang salah. Kerana Rasulullah merasa takut dan menggeletar itu disebabkan zikir ismu zat Allah, Allah yang diajar oleh Jibril.
sambil bermuraqabah kepada sifat Allah khaliqu kulli syai'in. Bila dilakukan oleh Rasulullah telah dikurniakan oleh Allah, sampaikan oleh Allah hakikat dan makrifah. Lalu Rasulullah terasalah kewujudan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Rasulullah rasa takut dalam hati terhadap Allah, terhadap keagungan Allah, menggeletar, lemah seluruh anggota. Ini ada disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab Quran yang ayatnya mutasyabih dan kadang-kadang berulang-ulang, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi Rasulullah bila diajar oleh Jibril terus menyebut nama Allah sambil muraqabah sifat khaliqu kulli syai'in, maka Allah bukakan berbagai hijab rohani Nabi. Nabi dapat merasakan kewujudan Allah, keagungan Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW rasa takut kepada keagungan Allah. Itulah menyebabkan seluruh anggota menggeletar dan kesejukan. Bukan disebabkan syaitan seperti yang didakwa oleh tokoh-tokoh agama lain. Lagipun takkanlah syaitan yang menyampaikan 5 ayat ini kepada Rasulullah tidak menasabah. Dan lebih-lebih lagi apabila kita lihat seluruh ayat-ayat Quran yang mengandungi 30 juzuk itu tak menasabah kalau syaitan cuba mengganggu Rasulullah SAW. Dan memangnya Rasulullah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak lahirnya lagi dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi pada masa yang sangat penting, iaitu masa didatangi oleh Jibril kali pertama, disampaikan 5 ayat daripada surah Al-Alaq, diajar oleh Jibril untuk berzikir. Kenapa kita tidak pernah terfikir bahawa kedatangan Jibril kali pertama ini, Jibril mengajar amalan. Apa amalan? Iaitu zikir. Zikir apa? Ismu Zat Allah. Sampai ke takat mana? Sampai ke peringkat Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Inilah dinamakan zikir dan tafakur dalam Quran, zikir dan tafakur. Kalau kita ingat bahawa pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad kali pertama ini adalah pertemuan yang sangat penting. Oleh kerana itu, tentulah pertemuan kali pertama yang sangat penting ini Allah ajarkan kepada Nabi kita menerusi Jibril, gurunya Jibril, iaitu amalan yang penting yang berkaitan dengan ketuhanan Allah, iaitu amalan zikir. Dan kita memang tahu kepentingan zikir. Karena dengan zikirlah seseorang itu akan dapat mengenal Allah, akan dapat kurniaan daripada Allah, hakikat dan makrifatullah. Jadi dengan ini tuan-tuan, Rasulullah jelas melakukan uzlah dan khalwat, berakhir dengan dikurniakan oleh Allah hakikat dan makrifatullah. Disampaikan oleh Allah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Karena ayat yang ketiga itu menghendaki Rasulullah supaya muraqabah kepada sifat al-akram. Iqra wa rabbukal akram. Jadi zikir yang diajar oleh Jibril, ismu Zat, ada muraqabah berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah berasa takut kerana memandang uluhiyah Allah. Diikuti dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian seluruh anggota jadi lembut, seluruh hati jadi lembut, jadi tenang ketika mengingati
Mengingati apa? Mengingati rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul bila Rasulullah sampai ke rumah, rasa lemah, rasa gigil, sejuk, diselimutkan. Beberapa waktu kemudian hilanglah takut, hilanglah lemah, hilanglah sejuk. Hati Rasulullah jadi tenang. Ini berarti Rasulullah telah disampaikan oleh Allah kepada hakikat uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dikurniakan oleh Allah hakikat dan ma'rifatullah. Memang sesuai, memang sangat sesuai bahawa Rasulullah untuk memulakan tugas sebagai Nabi dan Rasul perlu kepada ilmu, perlu kepada akidah, kekuatan akidah, kekuatan tauhid. Jadi ayat yang pertama, yang ketiga atau 5 ayat di suratul Alaq ini bertujuan supaya Rasulullah beramal dengan zikrullah yang dapat memperkasakan iman Rasulullah, ilmu Rasulullah, zahir dan batin Rasulullah SAW. Itu yang sebenarnya. Jadi bukan masalah membaca sahaja, tapi masalah Rasulullah dikehendaki Allah supaya dapat meningkatkan akidah atau tauhid kepada Allah, iaitu tauhid uluhiyah dan rububiyah. Jadi apabila Rasulullah dapat asas yang sangat penting ini akan memudahkan Rasulullah memikul beban atau tugas menyampaikan agama Allah kepada umatnya. Dan itu yang sebenarnya. Jadi kita dapat lihat, ya, Rasulullah sendiri telah melakukan solo. Kalau kita tidak cukup dengan tahanus Nabi di Gua Hira ini, kita boleh lihat apa yang Rasulullah amalkan sesudah hijrah ke Madinah. Sesudah Rasulullah dan umat Islam berhijrah ke Madinah pada tahun 2 hijrah, difardukan ibadat puasa. Maka dalam bulan puasa, bulan Ramadan tersebut, Rasulullah disebut di dalam hadis Muslim bahawa Rasulullah telah melakukan uzlah dan khalwat atau bersolok di dalam masjidnya selama 10 hari. Malahan dalam hadis Muslim disebut ketika Rasulullah beriktikaf. Sebenarnya tuan-tuan, kalau dalam ilmu, dalam bidang tasawuf, ulama tasawuf menasihatkan kita iktikaf Rasulullah 10 hari di akhir bulan Ramadan itu janganlah dianggap iktikaf seperti yang diajar, yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqh. Tapi iktikaf Rasulullah SAW pada 10 yang akhir bulan Ramadan itu, ya, lebih daripada makna iktikaf biasa. Karena apa? Karena Rasulullah ketika iktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan itu, Rasulullah tidak balik rumah. Ada apa pun tidak balik ke rumah. Padahal rumah Rasulullah dekat. Karena itulah maka isteri Rasulullah terpaksa, kalau ada perkara yang mustahak, terpaksa masuk ke masjid menemui Rasulullah. Dan Rasulullah pun tidak keluar. Hanya menjengukkan muka atau mengeluarkan kepala sahaja untuk disikat rambutnya oleh isterinya. Dan Rasulullah tetap di dalam khibak, iaitu kemah kecil yang dibuat daripada kulit binatang. Dan Rasulullah tidak tidur berbaring. Rasulullah berada dalam khibak itu dalam keadaan duduk. Dan karena itulah maka setengah ahli tarekat Naqsabandi bila bersolok, mereka tidak tidur berbaring seperti biasa. Mereka kalau tidur mengetulkan badan seperti janin di dalam rahim ibu. Sebab itulah kelambu yang digunakan bersolok pun berbentuk 4 segi yang kecil. Kerana setengah orang bersolok dia tidak tidur seperti orang biasa tidur. Tapi mereka ini tidur mengetulkan tubuh mereka. Ataupun tidur dengan duduk. Dan Rasulullah begitulah. Kalau tidur pun mengetul, ataupun Rasulullah tidur dengan duduk selama 10 hari 10 malam. Jadi inilah dalilnya. Akhir sekali kita tengok umatnya.
umat Nabi Muhammad juga, terutamanya setengah sahabat, diajar oleh Rasulullah bersolok. Kita jangan terperanjat apa yang Allah terangkan dalam ayat 190 hingga ayat 191 surah Ali Imran yang saya bacakan dalam mukadimah kuliah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dalam dua ayat ini tak ada pun kalimah uzlah khalwat, apatah lagi kalimah solok. Tapi hendaklah kita ingat, pengajaran yang kita ambil daripada Quran tu bukan daripada kalimah. Tidak mesti daripada kalimah. Kita boleh dapat pengajaran dalam Quran tu dari segi makna, dari segi maksud. Di dalam ayat yang ke-191 disebut, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Golongan ulul albab itu dah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka berdiri ke duduk berbaring. Sambil mereka berzikir, mereka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit, di bumi. Mereka ni, ulul albab ni sentiasa zikir dan tafakkur dalam apa juga keadaan hidup mereka. Tentulah mereka berada dalam uzlah dan khalwat. Mereka meninggalkan rumah, meninggalkan aktiviti hidup, mereka duduk di Masjid Nabi. Kalau mereka tidak uzlah, tidak khalwat, mana mungkin mereka boleh melakukan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang bersolok beginilah. Amalan yang diamalkan dalam tarekat Naqsabandi bila bersolok begini. Seperti ini. Seperti ulul albab ni. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sentiasa zikir terus menerus. Polon zikir terus menerus. Dalam apa juga keadaan mereka ketika mereka berada di rumah solok. Berdiri ke duduk ke berbaring. Makna berbaring itu setengah ulama kata tidur. Jaga maupun tidur terus ingat Allah. Tentulah mereka berada dalam keadaan uzlah dan khalwat. Tapi di mana? Di zaman Nabi. Tentunya di Masjid Nabawi. Masjid Nabi. Sebab itu, kalau kita tengok ya, sejarah Ashabul Suffah, kita dapati mereka yang duduk di Masjid Nabi ini, yang dikenal ini Ashabul Suffah, orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang duduk di serambi Masjid Nabi di Madinah itu bukanlah terdiri daripada orang-orang miskin kerana mengharapkan bantuan makanan daripada masyarakat Islam di Madinah. Bukan. Tapi ada setengah mereka ni orang kaya. Sengaja mereka ni meninggalkan rumah, meninggalkan kerja, meninggalkan kegiatan hidup untuk beribadat kepada Allah, berzikir dan tafakur. Tentulah mereka ni diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi ulul albab yang diceritakan oleh Allah dalam dua ayat ini, ayat 190, 191 adalah sebagai salah satu dalil bahawa uzlah dan khalwat itu memang disyariatkan dalam Islam, diajarkan oleh Rasulullah kepada setengah sahabat, dan setengah sahabat itu melakukan uzlah dan khalwat di Masjid Nabi. Dan mereka telah dikurniakan oleh Allah, sampaikan oleh Allah kepada hakikat dan ma'rifatullah. Jadi saya fikir bila kita lihat ya, pertama Ashabul Kahfi, mereka ini telah beruzlah dan berkhalwat di dalam gua itu selama 309 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazadu tis'ah. Mereka tinggal di dalam gua itu 309 tahun. Mereka difanakkan oleh Allah selama 309 tahun. Yang kedua kita dapati Nabi Musa juga beruzlah dan berkhalwat, bersolok. Ketiga Nabi kita Muhammad SAW beruzlah, berkhalwat
di Gua Hira di atas Jabal Nur, dan Rasulullah juga melakukan uzlah khalwat dalam masjidnya, iaitu 10 hari akhir bulan Ramadan. Tapi ada riwayat di tahun Rasulullah SAW wafat, Rasulullah mengiktikaf selama 20 hari 20 malam. Dari sinilah orang bersodok itu diambil maksudnya 20 hari 20 malam. Dan juga 10 hari 10 malam, 40 hari 40 malam, kerana apa yang diamalkan oleh Nabi Musa AS. Kemudian kita temui juga selain Nabi Musa bersodok, beruzlah, berkhalwat, yang akhir tadi ialah golongan ulul albab juga beruzlah dan berkhalwat. Jadi ini cerita 4 golongan ni. Ya, pertama Rasulullah, kedua Nabi Musa, ketiga Ashabul Kahfi, dan keempat ialah golongan ulul albab. Mereka ni semuanya mengamalkan uzlah dan khalwat. Adakah cerita yang kita dapat ini bukan menjadi dalil terhadap pensyariatan amalan uzlah dan khalwat? Saya fikir sudah cukup kuat sebagai bukti, sebagai dalil bahawa amalan uzlah dan khalwat atau suluk itu memang disyariatkan oleh Allah, dan kebaikannya, hikmatnya memang tak dapat dinafikan. Jadi sesudah kita ketahui konsep suluk atau uzlah dan khalwat, sesudah kita tahu kedudukan uzlah dan khalwat atau suluk ini dalam Islam, memang disyariatkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, sehingga menimbulkan golongan ulul albab. Maka marilah kita lihat sebahagian daripada hikmah kebaikan orang yang melakukan uzlah dan khalwat. Apakah hikmahnya? Apakah kebaikannya? Apakah perbezaan antara orang yang melakukan uzlah khalwat dengan mereka yang tidak melakukannya? Sebelum itu, rasanya perlu juga saya terangkan tentang adanya 2 uzlah dan khalwat. Ada 2 jenis uzlah dan khalwat. Yang pertama, suluk atau uzlah dan khalwat memang betul dilakukan. Uzlah, tinggalkan semua kerja, tinggalkan rumah, tinggalkan kampung halaman, dan berkhalwat satu tempat yang tertentu. Ada satu lagi jenis uzlah yang diistilahkan uzlah fil jalwah. Tubuh badan tetap bercampur gaul dengan orang ramai, hatinya hanya dengan Allah. Ini diistilahkan uzlah fil jalwah. Uzlah dalam keadaan kesibukan hidup seperti biasa. Sebenar-benarnya, kalau kita lihat Rasulullah sendiri pun melakukan uzlah dan khalwat. Bulan Ramadan, Nabi kita pun uzlah dan khalwat. Nabi Musa pun begitu. Ulul albab pun begitu. Ashabul Kahfi pun begitu. Takkanlah kita sebagai umat Rasulullah SAW spesial sangat. Kita boleh lakukan uzlah fil jalwah. Kita menyendiri dalam keadaan kita hidup seperti biasa, bercampur gaul ke sana kemari dengan masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial. Saya fikir seseorang yang belum menjalani uzlah dan khalwat yang sebenar tentunya sangat sukar untuk melakukan uzlah fil jalwah. Uzlah dalam keadaan suasana hidup biasa, bergaul dengan masyarakat, aktif dalam kehidupan bersosial. Ini tentunya susah nak dibuat. Kerana Nabi-Nabi Rasulullah sendiri pun melakukan uzlah khalwat yang sebenar. Takkan kita tiba-tiba saja kita boleh melakukan uzlah fil jalwah. Kita beruzlah dalam keadaan hidup biasa, bersosial, bekerja, ke sana kemari. Mungkin
sangat sukar untuk dilakukan oleh sesiapa saja. Cuma kita janganlah tertipu dengan anggapan andaian kita boleh uzlah dalam jalwah. Kita boleh melakukan khalwat dalam keadaan kesibukan hidup harian kita seperti biasa. Jangan kita tertipu. Lakukanlah uzlah yang sebenar. Uzlah fil khalwah. Uzlah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh ulul albab, yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Kita bersolok betul-betul, pergi ke rumah solok, jalani amalan-amalan solok seperti biasa. Mereka yang telah bersolok banyak kali pun merasa sangat sukar untuk melakukan uzlah fil jalwah, menyendiri dalam keadaan kesibukan dalam kehidupan masyarakat biasa. Kita kerja seperti biasa, pergi pejabat seperti biasa, tapi kita menganggap diri kita ni berkhalwat. Itu rasanya sangat mustahil. Tanpa latihan yang awal, iaitu uzlah fil khalwat, maka uzlah fil jalwah sukar dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka sampailah masanya kita melihat apakah hikmah, apakah kebaikan uzlah dan khalwat. Kebaikannya, kalau saya nak ceritakan 1 jam mungkin tak cukup masa Kerana kebaikan uzlah dan khalwat ni terlalu banyak. Pertama, seorang yang melakukan uzlah dan khalwat biasanya mudah dapat mencapai taubat yang sebenar, dapat mencapai taubat nasuha, atau dapat meningkatkan taubatnya kepada tingkat inabah. Tanpa bersolok, taubat nasuha susah nak dilakukan. Kenapa? Taubat yang sebenar, inabah, itu hanya mudah dicapai bila seseorang itu melakukan uzlah dan khalwat atau bersolok. Kenapa? Kita terpaksalah balik semula, ingatkan semula apa yang telah dilalui oleh seseorang yang berbai'ah, terutamanya berbai'ah dalam tarekat Naqsabandiyah. Bila seseorang itu berbai'ah dan ditalkinkan zikir, amalan zikir, maka dengan sendirinya ketika dibai'ahkan, ditalkinkan, itulah seorang murid yang dibai'ahkan dan ditalkinkan dengan amalan zikir, itulah bermulanya taubat murid tersebut. Dan apabila murid ini berzikir di bawah pimpinan syekhnya, maka taubat murid ini sentiasa berada di bawah pimpinan syekhnya. Apabila seorang murid itu bersolok, tentunya amalan solok ini memang diasaskan, antara amalan yang penting ialah bertaubat. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar. Ketika solok inilah seorang murid bila bertaubat dapat pimpinan secara langsung oleh syekh yang mengetuai amalan solok. Perkembangan perjalanan taubat si murid ini akan dapat dipantau oleh guru atau syekh semasa bersolok. Kalau solok itu selama 10 hari, maka selama 10 hari itulah taubat seseorang murid itu dapat diperhatikan. Perkembangan taubat seorang murid itu dapat diperhatikan dari satu hari ke satu hari, siang maupun malam. Di sinilah biasanya seseorang murid yang melakukan dosa-dosa besar yang telah dilupakan dapat terbongkar semula. Murid akan dapat menyedari kesalahannya, dosa-dosanya. Maka dari sinilah si murid ini akan dapat bimbingan terus dalam taubat mereka. Biasanya tanpa bersolok, taubat seseorang itu sukar untuk dicapai. Jangankan untuk meningkat kepada inabah, taubat biasa pun susah. Tidak seperti
semasa bersolok. Bila seorang itu bersolok, taubat itu sentiasa diperhatikan oleh syekh yang mengetahui amalan solok itu. Dari satu hari ke satu hari. Apa-apa masalah, dosa yang telah dihadapi oleh seorang murid, biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan perlihatkan, akan tunjukkan. Daripada sinilah maka si murid akan mudah dapat menyedari berbagai kesalahan, berbagai dosa kecil maupun besar. Dan kerana itu maka orang-orang yang bersolok ini akan dapat mencapai taubat yang sebenar. Atau dengan lain kata, bukan saja taubatnya diterima oleh Allah, tapi insya-Allah taubatnya akan ditingkatkan oleh Allah ke tingkat inabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilahi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang melakukan inabah kepadanya. Bukan takat taubat, tapi inabah. Inabah ialah taubat yang sempurna. Setelah taubat seorang murid itu diterima oleh Allah di bawah pimpinan guru, maka taubat orang tersebut akan ditingkatkan oleh Allah ke tingkat inabah. Bila taubat si murid ditingkatkan oleh Allah ke tingkat inabah, maka bersihlah zahir dan batin daripada dosa. Lalu mereka ini disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Murid tersebut benar-benar beriman, beramal soleh. Hati mereka jadi mutmainnah kerana berterusan berzikir selama murid tersebut bersolok atau beruzlah dan khalwat. Jadi serentak taubatnya diterima oleh Allah, ditingkatkan oleh Allah ke tingkat inabah. Hati juga mudah diubahkan oleh Allah kepada hati yang mutmainnah. Karena terus berzikir. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi dengan sendirinya orang yang bersolok itu akan memudahkan untuk berzikir terus-menerus sehingga berjaya hati diubahkan oleh Allah menjadi mutmainnah. Bukan semua orang berzikir hati boleh mutmainnah. Tapi hati yang mutmainnah dengan zikir itu kalau sekiranya zikir itu dilakukan dalam masa bersolok, dalam masa uzlah dan khalwat. Kerana uzlah dan khalwat itu dilakukan beramai-ramai, berjemaah. Bila berjemaah, di sana kita tahulah apa yang Rasulullah sabdakan, wa alaikum bil jamaah. Wajiblah di atas kamu berjemaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Kerana pertolongan Allah itu mudah diberikan oleh Allah dalam keadaan berjamaah. Ya, orang bersolok ini berjemaah. Jadi mudah untuk berzikir sehingga Allah tingkatkan taubat orang bersolok tadi ke tingkat inabah. Allah jadikan hati orang bersolok ini mutmainnah. Tentulah lebih mudah berbanding dengan orang yang tidak bersolok. Kalau seorang itu tetap bekerja, tetap aktif, mencari kehidupan seharian, siang dan malam, bagaimana nak terus berzikir? Bagaimana nak mencapai hati yang mutmainnah? Tapi bila bersolok, lain. Orang bersolok ini memang kerjanya berzikir saja. Sesudah melakukan kewajipan-kewajipan yang sudah termaklum, orang yang bersolok itu berzikir terus-menerus selama 10 hari ke atau 20 hari ke atau 40 hari. Tentulah keadaan seorang yang berada dalam keadaan bersolok itu lebih mudah untuk membentuk hati yang mutmainnah. Bukan saja hati mutmainnah, untuk membersihkan hati dan sebagainya. Ibnu Athilah dalam kitabnya Hikam, dia ada menyebutkan cara ringkas tentang
hikmah uzlah dan khalwat ni. Beliau menyebutkan ma nafa'a qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanul fikrah. Tidak ada sesuatu amalan yang boleh memberi manfaat terhadap hati seperti amalan uzlah dan khalwat yang di dalamnya ada zikir dan tafakur. Ibnu Athaillah bermaksud bila seorang itu berzikir dalam keadaan khalwat, uzlah dan khalwat, maka uzlah dan khalwat yang dipenuhi dengan amalan zikir dan tafakur akan memberi manfaat yang sangat baik terhadap hati. Yang pertama, hati jadi mutmainnah, hati jadi tenang, setenang-tenangnya. Yang kedua, berbagai kekotoran dalam hati dibersihkan oleh Allah. Sifat-sifat madmumah digantikan oleh Allah dengan sifat-sifat mahmudah. Akhwal qalbiyah yang buruk ditukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Muhammad, engkau ajarkanlah kepada umatmu apabila telah datang kebenaran. Maknanya bila datang kebenaran maka wa zaqal batil, maka yang batal, yang salah akan hancur. Innal batila kana zahuqa, karena yang batil, yang salah itu memang yang hancur. Ini berarti dari kalau kita hubungkan dengan amalan zikir, bila seorang berzikir dalam masa bersuluk itu, maka mudahlah zikir itu masuk ke dalam hati, memenuhi ruang hati, maka apa saja yang salah dihancurkan oleh Allah, digantikan dengan kebaikan. Inilah yang diistilahkan oleh Imam Ghazali konsep tahliyah dan tahliyah. Tahliyah ialah menghapuskan, mengikis sifat-sifat yang tercela. Tahliyah ialah menghiaskan dalam hati sifat-sifat yang terpuji, yang mahmudah. Bukan tugas manusia, bukan perbuatan kita, bukan guru kita yang menukarkan sifat-sifat madmumah kepada sifat-sifat mahmudah dalam hati. Yang melakukannya ialah Allah. Bila? Iaitu apabila kita berzikir berterusan. Terutamanya bila kita berzikir dalam uzlah dan khalwat. Keadaan hati, akhwal qalbiyah yang buruk pun ditukarkan oleh Allah. Hati yang keras ditukar jadi lembut. Hati yang mati dijadikan oleh Allah hati yang hidup. Hati yang berada dalam kegelapan diterangi oleh Allah dengan berbagai cahaya hidayatnya. Begitulah seterusnya. Benar-benar uzlah dan khalwat ini akan dapat memperbaiki aspek rohani seseorang, hati seseorang. Hati yang mati jadi hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Kenapa Allah hidupkan hati ini? Jawapannya ialah kerana orang tersebut berzikir. Bila seorang itu berzikir, terutamanya berzikir di dalam khalwat, uzlah dan khalwat dalam masa bersuluk, mudahlah Allah hidupkan hati orang tersebut. Sesudah Allah hidupkan, wa ja'alna lahu nuran. Sesudah Allah hidupkan, maka Allah limpahkan dalam hati yang hidup tadi nur hidayatnya. Tentulah hati yang hidup dan diberi cahaya hidayat Allah ni dapat melakukan tugasnya dengan sempurna, dengan lebih baik berbanding dengan hati yang mati berada dalam kegelapan. Mudah dapat ilmu, mudah dapat kepahaman, mudah beramal, mudah menyebarkan ilmu kepada orang lain. Yamshi bi finnas. Ini semua akan mudah kita capai jika kita melakukan suluk. Ya, kata Ibnu Athaillah tadi,
bila kita uzlah dan khalwat dipenuhi dengan zikir dan tafakur, maka amalan uzlah dan khalwat, zikir dan tafakur tadi akan mudah dapat memberi berbagai kebaikan di dalam hati. Hikmah suluk ni saya akan terangkan dalam kuliah akan datang lah. Ya. Kerana memerlukan penjelasan satu persatu. Ini masa yang ada pada kita pun terlalu singkat. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.